Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kemudian kami akan membentangkan tajuk gelatin dalam makanan. Nama saya Nur Natasha binti Nur Effendi, 19BI01087. Okey, jadi pertama sekali kita akan pergi kepada apa itu maksud gelatin. Okey, gelatin ini daripada bahasa Latin iaitu gelatus yang bermaksud keras atau beku. Okey, gelatin ini merupakan satu bentuk yang bersifat lulut cahaya, tanpa warna rapuh apabila dia kering dan tawar. Okey. Gelatin ini biasanya terhasil daripada kolagen haiwan. Okey, contoh dia gelatin ini diperoleh daripada tulang haiwan, tendon haiwan atau kulit haiwan lah. Okey. Dalam pasaran dunia kita ni, gelatin ni banyak sangat diperoleh daripada khinzir, iaitu sebanyak 44%, 27% daripada lembu dan selainnya daripada sumber ikan dan ayam. Okay, kita boleh lihatlah dekat Malaysia ni, gelatin dalam negara kita ni memang banyak diperoleh daripada sumber khinzir. Okay. Gelatin ni banyak sangat digunakan dalam industri makanan, contohnya sebagai ejen pembentuk gel, dan maka terhasillah marshmallow, jelly dan sebagainya. Okay. Gelatin ni merupakan satu bahan yang semula jadi. Okey, tiada gelatin yang dihasilkan daripada proses sintetik atau tindak balas zat kimia. Okey. Gelatin ni dia bukan diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan tau, tapi dia memang diperoleh 100% daripada haiwan, daripada kolagen haiwan lah. Okey, jadi dia ni bukan terhasil daripada tindak balas kimia atau sebagainya. Okey, gelatin dalam makanan ni boleh diperoleh dalam bentuk serbuk atau kepingan seperti yang saya kepilkan dalam slide ni. Okey. Dan gelatin ini bersifat hidrokloid, iaitu dia mudah sangat bersatu dengan air dan boleh menyerap sehingga 10 kali ganda daripada beratnya di dalam air. Maksudnya bila gelatin ni dah serap air, jirim gelatin itu akan bertambah. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada manfaat gelatin. Apakah kelebihan gelatin ni kepada kita yang makannya kan? Okey, jadi gelatin ni sangat diperlukan dalam kepelbagaian bahan produk makanan kerana nilai zatnya yang tinggi, terutama dengan tingginya kadar protein dia. Okey. Okey, sebab kita lihat gelatin ni sangatlah tinggi pada kadar protein dia, jadi sudah tentu gelatin ini dibina oleh unit-unit asas asid amino yang biasanya bernilai 10 hingga 18 yang diperlukan untuk tubuh badan manusia. Okey, jadi gelatin ni pun dia rendah daripada kadar lemak, dan gelatin ni dia punya pengeringan tu mengandungi kira-kira 84 hingga 86%. Okey, dan 8 hingga 12% air dan 2 hingga 4% mineral. Okey, jadi gelatin ni sangat rendah pada mineral dia. Okey. Asid amino essential yang hampir tidak tergandung dalam gelatin iaitu tryptophan. Okey, penggunaan gelatin ini sangatlah meluas kerana gelatin ini bersifat serba boleh. Ia berfungsi sebagai bahan pengisi, pengemulsi, pengikat, pengendap dan mempertikatkan zat. Maksudnya gelatin ni dia mengeluarkan pelbagai fungsi dalam produk-produk makanan. Okey. Jadi gelatin ini sangatlah bersifat kukuh dan kuatlah. Kemudian daya pencernaannya juga tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balqis Najwa binti Roslan, nombor matrik 19BI01089. Okey, saya akan menerangkan tentang sumber gelatin. Okey, gelatin boleh didapati daripada pelbagai sumber kolagen haiwan seperti ikan, lembu, kerbau dan juga khinzir melalui proses hidrolisis. Okey, apa itu proses hidrolisis? Proses hidrolisis adalah suatu proses pembelahan ikatan kimia dengan penambahan air. Okey, gelatin secara kimianya adalah campuran peptida dan juga protein yang diperolehi daripada tindak balas hidrolisis kolagen secara semula jadi yang terdapat pada tulang ataupun kulit haiwan tersebut. Okey, dalam proses ini bahan dasar yang digunakan adalah kulit ataupun tulang haiwan yang telah dicuci, kemudiannya telah dikeringkan dan direndam dalam asid lemah cair ataupun kita panggil HCI. Okey, seterusnya adalah tiada gelatin daripada sumber tumbuhan, tetapi alternatif kepada penggunaan gelatin adalah gam tumbuhan seperti Arabic gum, dan kebiasaannya ianya digunakan dalam industri farmaceutical bagi penghasilan kapsul dan juga soft gel.
Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis gelatin. Okey, terdapat dua jenis gelatin yang dibezakan melalui cara penghasilannya, iaitu yang pertama adalah asid dan yang kedua adalah alkali. Okay, kita pergi kepada gelatin jenis asid dahulu. Okey, gelatin jenis asid ini majoritinya adalah gelatin yang diperolehi daripada kulit khinzir ataupun kita panggil gelatin porcine atau porcine. Kerana kolagennya yang masih muda. Gelatin daripada sumber ikan juga dihasilkan daripada proses penghasilan ini. Okey, kita pergi kepada gelatin jenis yang kedua, iaitu gelatin jenis alkali. Okey, gelatin jenis ini diperolehi dengan cara menggunakan alkali ataupun air kapur, dan sumber untuk memproses gelatin ini adalah biasanya daripada lembu, kerbau ataupun kambing. Gelatin jenis ini juga dikenali sebagai gelatin bovine, dan banyak dihasilkan daripada sumber lembu. Gelatin jenis ini lebih sukar untuk dihasilkan kerana menggunakan kolagen yang matang dan mengambil masa selama boleh sampai berminggu-minggu berbanding daripada gelatin jenis porcine tadi. Okay, seterusnya kita pergi kepada produk yang sering menggunakan gelatin. Okay, yang pertama adalah produk makanan secara am. Okay, gelatin dalam produk makanan ni biasanya dia berfungsi sebagai zat pengental, penyalut nipis dan juga untuk memperkayakan zat. Okay, yang kedua adalah produk daging. Okay, gelatin dalam produk daging ni dia berfungsi sebagai konsistensi dan juga kestabilan produk, seperti dalam sausage dan juga ham. Okay, yang ketiga adalah dalam produk tenusu. Dia berfungsi untuk memperbaiki tekstur, konsistensi dan juga kestabilan produk bagi mengelakkan syneresis, iaitu pengecutan ataupun produk tu membuih lah. Okay, seterusnya dalam produk bakery. Gelatin dalam produk bakery ni dia berfungsi untuk menjaga kelembapan produk dan juga sebagai perekat bahan seperti dalam roti dan juga kek. Okey, yang terakhir seterusnya adalah gelatin dalam produk minuman. Dia berfungsi sebagai penjernih sari buah seperti dalam jus dan juga sirap, bir dan wine. Saya Nurin Akilah binti Muhammad Nazri bernombor matrik 19BI01088. Produk buah-buahan berfungsi sebagai pelapis untuk menjaga kesegaran dan juga pengawetan buah. Produk gula-gula dan produk sejenisnya berfungsi untuk menetapkan konsistensi produk, menetapkan kelembutan dan daya melekat di mulut seperti gula-gula getah iaitu chewing gum. Produk makanan bersos bagi menghasilkan kekentalan yang lebih tinggi untuk pengeluar kicap dan sos yang menggunakan gelatin. Produk pharmaceutical digunakan sebagai pembentukan dan pengerasan serta kekentalan tekstur sarung kapsul dan juga ubat-ubatan. Ini adalah, adakah gelatin halal untuk dimakan? Gelatin sering menjadi isu dalam aspek halal kerana 90% pengeluaran gelatin dalam pasaran dunia adalah tidak dapat dipastikan status halalnya. Penghasilan gelatin di dunia kebanyakannya adalah dari negara bukan Islam. Penentu status halal gelatin adalah berdasarkan sumber gelatin. Maksudnya kat sini pada haiwan mana yang didapat gelatin tu, proses pengeluaran gelatin dan juga status kebersihan secara keseluruhan. Gelatin adalah halal sekiranya sumber haiwan yang digunakan dalam pengeluarannya adalah daripada haiwan yang halal dimakan dan haiwan tersebut telah melalui proses sembelihan mengikut syariat Islam. Gelatin halal hanya didatangkan dalam bentuk serbuk seperti gula pasir atau gula perang, tetapi lagi jernih sedikit warnanya dari gula perang dan lebih kuning sedikit dari gula pasir. Sebagai pengguna Muslim, adalah menjadi tanggungjawab kita dalam memastikan status halal produk yang digunakan. Pengguna yang bijak akan memastikan pelabelan produk yang dibeli mempunyai logo halal yang telah diiktiraf oleh JAKIM. Saya Nurul Rabiatul Adawiyah binti Yusri 19BI01084. Seterusnya saya akan masuk kepada cara bahan gelatin diproses. Proses yang pertama adalah bahagian haiwan yang berbeza perlu dipecahkan untuk direndam di dalam alkali.
Bahagian haiwan yang dipecahkan tersebut adalah untuk menjadikan tisu penghubung supaya lebih mudah dipisahkan daripada tulang dan otot. Proses yang kedua, selepas direndam di dalam alkali, gelatin yang diperolehi daripada bahagian haiwan tersebut perlulah melalui proses pemanasan dan juga proses penyejukan. Apabila proses pemanasan dan juga proses penyejukan dihasilkan, maka terjadinya tekstur gelatin yang berbeza. Proses yang ketiga, kolagen diekstrak daripada produk haiwan adalah melalui proses hidrolisis. Proses hidrolisis akan menghasilkan serbuk gelatin, kemudian boleh dicampurkan dengan air. Untuk kita mengenali kolagen yang diproses melalui hidrolisis, kita boleh temui kolagen tersebut contohnya di dalam campuran puding. Proses yang terakhir, gelatin tulen dihasilkan dengan memindahkan kolagen haiwan ke dalam mesin, di mana mesin tersebut akan berputar dan memanaskannya sehingga bertukar menjadi kering. Contoh gelatin ini sering digunakan di dalam ubat serta di dalam makanan ringan, contohnya marshmallow. Okey, seterusnya kita masuk isu berkaitan bahan gelatin. Antara isu yang akan dibincangkan adalah bahan berubah sifat boleh menjadi halal jika diproses. Yang kedua, hukum gelatin dalam ubat. Dan yang ketiga, hukum bekerja sebagai baker dalam kedai kek menggunakan gelatin tidak halal. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu yang pertama. Bahan berubah sifat boleh jadi halal jika ia diproses. Gelatin atau DNA yang diperolehi daripada babi boleh dianggap halal jika ia diproses, iaitu melalui proses transformasi di mana ianya mestilah mengikut konsep istihalah. Bagaimana pula sesuatu yang dianggap haram boleh dijadikan halal dengan menggunakan konsep istihalah? Istihalah bermaksud perubahan dan pertukaran sesuatu benda kepada suatu benda yang lain di mana ianya meliputi pertukaran hakikat dan juga pertukaran rupa bentuk tersebut. Apabila sesuatu yang tidak bersih telah melalui satu proses yang membuatkan ianya telah kehilangan ciri-ciri asalnya, maka tidak akan dinilai mengikut asalnya kerana ianya telah benar-benar berubah. Okey, dekat sini kita boleh faham maksud istihalah adalah perubahan sifat bahan setelah ianya melalui proses tertentu. Okey, kita masuk kepada isu yang kedua, iaitu hukum gelatin di dalam ubat. Kajian bioteknologi menunjukkan 15% produk yang dibungkus dengan kapsul gelatin sebenarnya diperoleh daripada sumber babi. Jadi, kita sebagai masyarakat, kita dinasihatkan supaya berhati-hati dalam memilih produk berkaitan farmasikal. Dalam hal ini, JAKIM tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menyekat dan mengambil sebarang tindakan terhadap pembekal yang menjual produk seumpama dengannya. Disebabkan JAKIM tidak berhak untuk mengambil sebarang tindakan, jadi Biro Farmasikal Kebangsaan haruslah memastikan setiap produk yang dijual perlulah diisytiharkan sumber bahannya pada label. Ramai yang keliru dengan label-label yang ada pada setiap produk kerana ia menggunakan istilah sains seperti porcine. Istilah porcine sebenarnya menunjukkan ia mengandungi bahan daripada babi. Dalam hal ini, kementerian boleh menggantung ataupun membatalkan lesen sekiranya pembekal ataupun pengilang memberikan maklumat palsu berkaitan dengan ingredients yang ada pada produk yang telah dibekalkan. Tadi kawan saya telah menerangkan hukum gelatin dalam ubat. Sekarang saya akan menerangkan fatwa gelatin dalam ubat. Di dalam mesyuarat kali kelima, Jawatan Kuasa Mengkaji Bahan Makanan dan Gunaan Orang Islam
Pusat Pendidikan Islam, Jabatan Perdana Menteri pada 11 November 1982 telah memutuskan bahawa gelatin adalah sejenis bahan yang diperbuat daripada berbagai jenis haiwan seperti khinzir, lembu dan sebagainya. Oleh kerana bahan tersebut pada masa ini diperbuat di luar negeri, iaitu tidak diketahui sama ada dari khinzir, bangkai, binatang yang halal dan sebagainya, maka kedudukannya di sini adalah diragui. Mengikut hukum syarak, jika sekiranya sesuatu perkara itu diragui sama ada halal atau haram, maka ianya telah terjatuh dalam perkara syubhah, maka hukum memakannya adalah haram. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-8 yang bersidang pada 24 sehingga 25 Disember 1984 telah membincangkan gelatin dalam ubat. Muzakarah telah memutuskan bahawa penggunaan gelatin dalam ubat pada masa sekarang adalah diharuskan kerana darurat. Sekiranya telah ada bahan halal yang dapat menahan ubat dari cepat rosak, maka penggunaan gelatin dalam ubat tidaklah lagi diharuskan. Tambahan pula, menurut jamhur ulama, penggunaan bahan-bahan yang haram atau yang bercampur dengan najis untuk tujuan perubatan adalah haram. Walau bagaimanapun, menggunakan ubat dari benda yang najis lain dari benda yang memabukkan dalam keadaan darurat adalah harus sebagaimana pendapat Ibnu Ruslan dalam kitab Sunan Abi Daud. Pendapat ini berlandaskan kepada hadis Al-Urniyin yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW menyuruh sahabat meminum air kencing unta untuk membuat ubat. Hadis ini merupakan kebenaran khas di mana umumnya adalah diharamkan berubat dengan benda yang haram kecuali sekiranya darurat di mana tiada bahan lain yang boleh menggantikannya. Hukum bekerja sebagai baker dalam kedai kek yang menggunakan gelatin yang tidak halal. Kaedah fiqh ada menyebut menolong atas perlakuan maksiat ialah maksiat. Berdasarkan keterangan ini, dapat kita fahami bahawa Islam bukan hanya menegah penganutnya pada melakukan perkara yang dilarang dalam hukum syarak, tetapi menegah juga penganutnya untuk membantu perlakuan yang dilarang sekalipun jika ia dilakukan oleh orang lain, contohnya orang yang bukan Islam. Ini kerana apa yang diharamkan ke atas orang bukan Islam diharamkan juga ke atas orang bukan Islam sekalipun mereka tidak dikenakan tindakan duniawi. Tambahan lagi, jika pekerja Muslim mempamerkan imej Muslim seperti memakai tudung ketika bekerja, maka akan memberi salah faham kepada orang ramai bahawa kedai berkenaan menyediakan makanan yang halal kerana disediakan oleh orang Islam. Jika ada orang Islam yang tertipu dengan hal tersebut lalu memakan makanan yang tidak halal, pekerja berkenaan juga berdosa kerana telah mengakibatkan seseorang memakan benda yang haram tanpa dia sedari. Sebagai kesimpulannya, kita sebelum menggunakan produk gelatin itu, kita mestilah memeriksa dan juga meneliti sumber atau bahan yang digunakan untuk membuat gelatin tersebut. Penggunaan yang halal akan menjadikan makanan tersebut halal dan juga boleh ditakrifkan sebagai thayyib. Di Malaysia kita ada satu perbadanan khusus yang sentiasa menekankan tentang persijilan halal ni, iaitu JAKIM. Oleh itu sebagai pengguna Muslim, kita hendaklah sentiasa menyemak sama ada bahan yang digunakan itu adalah halal ataupun tidak. Sekian, terima kasih.